Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, sebelum kita nak mula boleh tak minta depan sikit? Ada lagi yang nak kurang? Yang lagi membuat tak kertas ni? Boleh? Kertas sikit. Apa-apa sikit. Ada lagi yang nak masuk? Yang mana yang di luar, ibu-ibu, ayah-ayah, yang anak-anak sunat ada kat luar tu, kita penuhkan dulu ruang dekat dalam masjid. InsyaAllah kita nak mulakan forum kita ini insyaAllah. Jadi saya hormati ahli panel kita pada pagi ini untuk program Duha Masjid Al-Musyaf Rebuk. Yang pertama di sebelah kanan saya, walaupun sudah kenal tapi secara formalitinya untuk kita perkenalkan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz mai pada hari ini. Yang kata Ustaz pun nak hantar juga insyaAllah. Apa Pak? Saya dalam seterusnya di sebelah kiri saya, yang mungkin kita pernah tengok di kaca TV, iaitu pencetus rumah Qawi. Apa Abang Ustaz? Alhamdulillah. Baik, jadi pada pagi ini program yang selalu kita adakan pada setiap minggu pada hari Sabtu pada jam 9.30 pagi kita adakan program Duha. Dan pada hari ini kita tak buat kuliah, kita adakan forum insyaAllah, dan bersempena dengan program khatan perdana yang kita adakan pada hari ini buat kali pertamanya di Masjid Al-Musyaf Rebuk. Belum kita tak nak buat lagi lah macam ni, di bawah kali pertama, dan insyaAllah masjid sentiasa berhasrat untuk kita adakan program macam ni, iaitu khatan ni insyaAllah setiap tahun insyaAllah. Cuma tak boleh nak ramai, kita boleh limit lah setakat 100 orang, lebih kurang macam tu je lah. Sebab masjid kita pun tak besar mana, padan dengan keluasan dia insyaAllah. Baik, jadi dalam program berkhatan hari ini, untuk makluman semua, kita bekerjasama dengan klinik Dr. Asma, yang mana kos benak untuk berkhatan tu yang buat sunat laser RM180 sekali dengan kit dan juga ubat-ubat dia RM180. Klinik Dr. Asma sponsor RM60, dan Masjid Al-Musyaf Rebuk sponsor daripada infak dan juga sumbangan tuan-tuan dan perempuan sebanyak RM60 seorang, dan waris yang perlu membayar RM60 saja untuk hari ini. Jadi alhamdulillah itu semua daripada duit dan juga sumbangan daripada semua orang. Baik, sehingga saya tak nak panjangkan pembicaraan kita. Dan saya lupa, dan kita juga bersama hari ini dengan Ustaz Hanif Ghazali Adun Tanjung Dawan. Itu ada kat doa. InsyaAllah, terima kasih Ustaz YB Hanif. Baik, jadi kita nak mulakan forum kita pada pagi ini. InsyaAllah saya nak mulakan dengan Ustaz. Kalau ada tolong pun dah bagi aku berapa? Tidak? Ada lalu. Kanan tu? Betul, kanan lah. Mana-mana boleh tak, insyaAllah. Baik, sebagai mukadimah tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan hidayah Ustaz. InsyaAllah, dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi Ustaz Firdaus, Ustaz Tantawi, ahli jawatan kuasa Masjid Al-Bushra, Ustaz Hanif, ahli yang berhormat Dun Tanjung Dawai, tuan-tuan, sila hadirin dan pelajar-pelajar adik-adik yang akan berkhatan sebentar lagi. Alhamdulillah, saya pun benar-benar tak tahu program ni ada pagi ni. Lepas hantar mesej pagi tadi, terlapak mai tengok berkata hujah kita pun nak berkata dah tua dah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan,
innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Ayat itu turun ketika Nabi SAW bersama dengan Abu Talib. Abu Talib ni ialah bapa saudara Nabi. Abdul Muttalib ialah datuk Nabi. Abu Talib banyak bantu Nabi, susah senang bersama dengan Nabi. Sehingga kan apabila di pulau kaum Quraisy di pulau, Abu Talib yang bantu Nabi juga mendapat kesan di pulau. Susah senang bersama Nabi, tapi Tuhan tak buka pintu hidayah. Di saat dia nak mati, dalam riwayat menceritakan Nabi duduk di sebelah Abu Talib. Abu Lahab, bapa saudara Nabi juga, duduk di sebelah Abu Talib. Nabi kata dekat Abu Talib, jangan lupa la ilaha illallah. Bila sebut la ilaha illallah ni orang Arab dia faham konsep ilah. Bila sebut saja la menafikan Tuhan yang ada penyembahan kepada berhala. Abu Lahab bisik kat telinga, kamu nak tinggal ke ajaran nenek moyang kamu. Nabi tak jemu sebut lagi ya ammi. Dalam kita mengaji bahasa Arab ni, ya ammi ni bapa saudara sebelah ayah. Kalau bapa saudara sebelah mak, dia tak sebut ammi, dia sebut khali. Ya, itu beza orang Arab. Kita kalau pakcik belah ayah ke belah mak semua pakcik, tapi Arab dah. Arab kalau belah ayah dia sebut ammi, kalau belah mak dia sebut khali, kalau makcik perempuan dia sebut khala atau amati. Ya ammi qul la ilaha illallah, kata la ilaha illallah. Abu Lahab kata kamu nak tinggalkan ajaran nenek moyang kamu. Tiba-tiba di penghujung hayat Abu Talib ni, dia sebut aku kekal dengan ajaran nenek moyangku. Allah ambil nyawa dia. Bila mati tuan-tuan Abu Talib, Nabi sedih. Sebab apa? Abu Talib duduk bantu, susah senang bersama dengan Nabi. Nabi SAW tadah tangan, ya Allah, ampunlah dosa Abu Talib. Ketika itulah Jibril turun dalam riwayat kata, memberitahu bahawa Abu Talib ni sentiasa bantu kamu susah senang bersama. Tapi oleh kerana dia tidak menyebut penghujung akhir ayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia tak ada harapan, tak boleh dibantu. Maka turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa yang dikehendaki. Nabi menangis, Nabi teriak, dan diberitahu Abu Talib ini oleh kerana dia selalu bantu Nabi, susah senang bersama Nabi, maka dia disiksa di dalam api neraka Jahannam. Paling simple kan, diambil sebesar ibu jari kamu ya Muhammad, sebesar ibu jari. Paling mudahlah kemudian diletak di bawah tapak kaki Abu Talib. Paling mudah sebab selalu bantu Nabi. Bila diletak, wahai Muhammad, nascaya menggelegaklah akan otak. Tu sami tuan-tuan, kan, paling mudah. Allahu Akbar. Hidayah ni bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi doa, Nabi pernah berdakwah ke Taif. Penduduk Taif menerima Nabi dengan lontaran batu sehingga berdarah kaki Nabi. Ada kata kepala Nabi berdarah. Zaid bin Harithah juga yang membantu Nabi pun luka. Ketika itulah Jibril datang, ya Muhammad, jika kau benarkan aku nak angkat ni bukit di Taif ini, aku hampak kepada penduduk Taif. Apa doa Nabi? Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Sebab tu kalau kita lepas sembahyang, tuan-tuan jangan lupa doa ni. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allahumma hdina, berilah hidayah kepada mereka. Allahumma hdina, berilah hidayah kepada kami dan kepada mereka. Wahdi qaumana, daripada kaum kami, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Sebab tu kita kena doa selalu kepada keluarga kita, Allahumma hdina, Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Supaya Allah buka pintu hidayah. Hidayah itu bukan milik kita, milik Allah. Dan saya pernah tuan-tuan berulang benda ni kan, benda yang baik ni, pengalaman ni dia tak sama. Kalau kata sirah ni sama. Pengalaman saya, Tuhan buka pintu hidayah, ada seorang hamba Allah. Hamba Allah ni nak kata jahat
Dia panggil saya dekat perini dia dah. Kelang dia. Kira kaya lah. Ada bego ni 50 biji ada. Lori pun banyak. Dia ni kira chairman CEO dulu jadi duduk sebelah saya. Habis ceramah apa semua saya pun tanya lah, Tuan CEO ni kaya ni, berapa kali pergi umrah, berapa kali pergi haji. Tiba-tiba dia duduk. Dia kata, Tuan, berapa kali pergi umrah? Kalau haji ni susah sikit. Tuan, saya tak pernah pergi. Saya pun terkejut. Lepas tak pernah pergi. Dia kata, Ustaz, belum sampai suruh. Bila kata belum sampai suruh, dia tak kata apa kan. Dia kata, ni saya suruh. Jom pergi umrah lah saya. Kaya tak pernah pergi umrah. Haji pun tak pernah pergi. Dia kata, belum sampai hidayah Ustaz. Bila kata belum sampai hidayah, kita tak kata apa kan. Saya kata, dalam hati, mampu ini kan. Rupa-rupanya 2 minggu saya nak bertolak. Dia main naik motor Harley Davidson. Kan, dengan tangan apa pegang tu, berbulu-bulu tu. Main rumah saya pakai topi Jerman. Sampai-sampai dia tekan pon, saya keluar-keluar. Tuan! Dia tu hanya angkat tangan. Ustaz, dah sampai subuh. Dia kata sampai subuh je lah. Saya nak pergi umrah dengan Ustaz. Saya kata mana boleh 2 minggu lagi nak tolak. Hari itu kita ajak tak mau pergi 2 minggu lagi. Visa semua clear dah. Kan? Tiket pun dah clear dan terbang ni. Mana boleh tuan tak jadi kan? Dia kata orang nak pergi dia tak mau bawa dia dah. Kita mau pergi. Okey boleh. Saya pergi dulu. Nanti tuan pergi kemudian. Saya tunggu di Jeddah. Kami masuk Madinah. Ini tentang hidayah diri Allah. Jadi saya sampai di Madinah, dia sampai di Jeddah. Jadi dia pakai ihram. Dia tak tahu apa. Jadi bila tak tahu apa ni, tak tahulah dia naik peterbang tu, dia pakai ihram, dia naik macam mana kan. Sampai di Jeddah, saya turun daripada Madinah, dia ambil dia. Ambil dia pakai ihram. Sampai di hotel nama Qurtobah, saya ingat dia tahu tu. Nama Qurtobah, dalam Qurtobah pun tak ada lah. Hancur dia. Bila sampai saya dah jamaah, kita duduk kat lobi tak payah dah. Jom kita pergi tawaf bagi habis selesai umrah kita. Saya kata okey ambil lagi, tolong itibak. Itibak ni buka bau kanan kan. Hak pakcik tadi ni, hak Pak Long tadi ni, dia main jumpa dan bisik kat tengok. Ustaz, kalau tak buka ni. Saya tahu tak buka pula, ni sunnah Nabi. Buka lah, kita nak tawaf. Buka ni bau kanan ni. Kita Ustaz. Nak abang malu dia tak? Kita boleh buat lah. Dia pun selak. Selak dekat lengan dia ni ada tatu kala jengking. Scorpion. Untuk merekod tu kan. Dia tengok. Dia kata, Tuan, tu yang saya tak mau pergi umrah. Saya takut dia berada kereta macam-macam. Ada tak nampak Kaabah lah, sesat lah. Saya takut tak nampak Kaabah. Saya kata, buka apa tak tahu dah. Dia pun buka orang pakai tengok. Dia ni gangster mana ni. Rupanya dia ni sebelum kaya kepala gangster. Apa orang tak buat dia buat. Memang jahat juga. Jadi bila dia buka dia galang, semua pakai tengok. Orang Melayu ni kalau ada tatu ni memang jahat semua lah. Ni orang merebut dia tanya jahat-jahat kita ada tatu lah. Tak ada. Kalau orang ada tatu, orang nak mandi wajib macam mana? Kan? Macam mana ayat nak sampai dekat tubuh kita? Jadi dia ni memang jahat semua, tapi kaya. Tak tahulah dia lumayan orang. Jadi bila masuk kawan nak susah hati kan, daripada kereta masuk tak nampak Kaabah lah, sesat lah. Jadi bila masuk tu, saya kata jamaah tundukkan kepala. Sebab tu senang bawa orang pergi umrah, tak pernah pergi. Senang kita terlentong. Kan? Saya kata ni lubang ni terjun tuan-tuan, bagus pakai terjun habis tuan-tuan. Jadi senang saya jamaah masuk, duduk kepala. Tak pernah pergi dia tunduk tak jalan. Dia kata jamaah duduk, semua duduk. Saya kata jamaah kat kepala, tengok Kaabah 20 pahala. Hak balong tadi ni, hak tatu tadi, dia tak angkat. Dia duduk pejak nonton rapat. Dia takut tak nampak. Saya tengok dia duduk pejak, dia kata balong, angkat lah, tengok tu, tengok Kaabah. Dia pun angkat. Ustaz, nampak! Bila nampak ayat mata keluar. Di Mekah seorang teriak, semua teriak. Dia tengok, Ustaz, ampun dosa saya. Dia minta saya ampun dosa dia. Dia kata balong depan Kaabah
bila dia teriak, saya ni main perasaan. Kan? Tuan-tuan, kita berada di hadapan Kaabah. Saya pandai main tu kan. Main perasaan, pokok teriak habis, dia tak bangun, jom kita tawaf. Tawaf lah. Habis tawaf, ringkas cerita. Duduk dekat makam Ibrahim Ustaz. Dia tengok dah. Hello, macam mana? Ish, tak tahu Ustaz. Saya kata, Pak Long, di depan makam Ibrahim ni, minta doa, makbul, mustajab. Pak Long berdoa. Kita saya tak tahu bahasa Arab. Saya kata, doa Melayu lah. Melayu pun tak pernah doa. Saya kata, takkan itu pun. Lepas ni lah, Pak Long sebut apa doa pun. Saya amin. Dia tu, ya Allah, aku pernah rogol perempuan ni. Dia sebut nama. Saya dengar, amin, ampun dosa aku. Aku pernah bully orang ni. Dia dengar, amin. Aku pernah buat, saya duduk dengar, sambil duduk dengar tu. Oh, dia orang dosa. Kira apa yang dia sebut tu tak mampu kita dengar. Saya kata, ya Allah, dahsyatnya. Lalu, habis kita kisah nampak dah tu. Dia duduk peluk tu. Tu namanya Multazam. Tempat ni mustajab doa. Saya habis sa'i kita pergi peluk. Mau tak? Tu saya nak pilih ustaz ni. Apanya kita pergi? Kalau bila kena bayar dah. Sebab dia wangi. Tak apa, jom dong ustaz. Pergi sa'i habis semua dia seorang. Saya bawa dia pergi duduk depan tu lah. Depan apa nama Multazam tu. Orang ramai. Boleh pergi 3 orang ya. Dia duduk belakang. Pergi tak boleh. Bila pergi tak boleh, dia kepala gangster. Ustaz, dia nak tumbuh ada depan tu. Saya kata, sabar. Saya kira pembelah. Sabar. Astagfirullah. Habis. Dalam 15 minit, 20 minit, setengah jam sampai. Dia putar dengan Multazam. Saya tolak dah. Tolak dada dia kena Kaabah, pipi dia kena ni gelanggu Kaabah, dia angkat tangan. Ya Allah, senyap. Saya bisik kat tengah dia, minta ampun dosa. Lupa Ustaz. Ya Allah, ampun dosa aku, dia teriak. Kemudian dia senyap dah. Saya bisik kat tengah, mintalah ampun dosa mak ayah kita. Ya Allah, ampun dosa mak ayah aku. Lepas tu dia senyap dah. Saya kata minta ampun dosa isteri anak dah. Ya Allah, ampun anak isteri aku. Lepas tu dia senyap dah. Dia kata minta lah buah rezeki. Oh, pergi Ustaz, buah rezeki. Habis-habis dia kata tak dengar dia. Sudah, bagi orang lain lah. Tak apa Ustaz, tak apa. Dia dah kesal yang mata. Tarik main, duduk kat makam Ibrahim tu, tepi tu. Dia tengok dia duduk kesal yang mata. Dia kata, mana apa tu? Ni, saya ni umur 50 lebih tak pernah teriak Ustaz. Hari ni saya teriak Ustaz. Saya kata, hidayah ni milik Allah. Hidayah ni milik Allah. Hidayah macam mana? Balik-balik hidayah semua pusing 180 darjah. Balik-balik Ustaz jumpa pakai serban. Pakai Ustaz Tontowi. Pakai serban, pakai jubah dengan redak semua cukup. Saya pergi tuan-tuan, satu apa masjid tu. Tengok-tengok dia ada sebelah. Saya tengok-tengok, belum. Alhamdulillah Ustaz, hidayah milik Allah. Dia kata hidayah macam mana? Dia buka lengan. Sedok lengan, tengok-tengok tatu ni tak ada. Tatu tu tak ada, mewah nyala ni. Kulit tu terkeluar, isi ni mewah nyala. Dia kata tengok. Lalu buat apa? Rupa-rupanya dia doa di Mekah nak buat tatu. Dia balik, dia buat apa lalu? Balik dia pasang selika. Dia pasang selika tu panas-panas tu. Dia ambil selika tu dia letak. Dia letak, dia angkat-angkat. Kulit tu lekat dekat selika. Saya tengok-tengok, ya Allah, Pak Long sama buat dia minta, dia kata apa? Tersentuh hati saya. Ustaz, lebih baik api selika membakar kaya Ustaz daripada api neraka Allah membakar saya di akhirat. Itu namanya hidayah milik Allah. Sebab itu kita buat program Masjid Al-Buzrah, buat program kuliah duha. Apa nak main, mampu diri. Jangan kira Ustaz. Hidayah bukan milik kita, milik Allah. Kadang-kadang hadrakah macam ni lah. Orang tu buka hidayah. Saya pernah ceramah. Dia main jumpa dia, Ustaz, kerana doktor Ustaz lah, Tuhan buka pintu hidayah kat saya, kata saya semayang nanti kan. Rupanya doktor pun dibuka pintu hidayah. Sebab tu tuan-tuan, bagi juga tajuk hari ini hidayah. Itu sebagai mukadimah kepada saya. InsyaAllah kita akan sambung sebentar lagi. Jangan ke mana-mana, tunggu. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih untuk mukadimah kita pada permulaan forum ini.
Terima kasih kepada Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah jelas dengan cerita tentang hidayah dan cerita yang lebih pekah dari itu. Alhamdulillah sangat-sangat tersentuh. Betul tak? Dulu mula-mula buat program dulu masjid dulu ni. Pasal mula-mula jadi imam, bila masjid pun tak siap lagi, kita pun dah buat program ceramah di hutan lah, apa semua. Benda yang paling takut orang tak main. Hak tu takut semua. Tak tahu lah. Kalau kita nak mula program tu pagi pun takut lah. Malam lepas maghrib nak buat ceramah perdana. Pagi tu dah pernah ketang lah. Ada orang tak ada orang. Ada orang tak ada. Kita tak bayar lagi. Kan? Masjid pun tak boleh terkenal lagi. Tapi tak apa, lepas ada lama. Kita kata lalu kena fikir lah pasal orang. Orang nak main tak main tu bukan kerja kita. Lainnya kerja kita adalah kita buat. Sama lah macam mana yang kita buat sekarang. Tugas Masjid Al-Musyawarah, pengurusan dan kuasa, semua tim pengurusan, tugas kita adalah melaksanakan. Allah bagi amanah dekat kita, suruh kita buat. Kita buat sudahlah. Orang nak main ke, orang tak mau nak bagi ke, orang tak mau nak infak ke, orang tak mau nak join program kita ke, itu adalah atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah lah yang nak buka hati semua orang. Tapi alhamdulillah, atas usaha kita cuba sedaya mungkin kita buat, alhamdulillah mendapat sambutan yang sangat-sangat baik. Jadi ucapkan terima kasih banyak-banyak tuan dan puan yang banyak memberi sokongan kepada Masjid Al-Musyawarah. Dan kemudian program duha ni kami bangun saja mula Ustaz. Baru mula bulan 11 hari itu kita bangun saja mula. Itu pun antara benda yang paling takut. Sebab mula-mula dulu kita mula nak buat bulan duha. Awal-awal dulu ni buat main 5 orang, 6 orang bulan duha. Lepas tu kita kata tak payahlah, duha kita suruh buat lah. Kata sebab kurang ada pasal hutan. Betul, kita kata kita nak buat balik. Alhamdulillah lah, ada. Tapi taklah nak kata dahsyat ramai sangat tu tak. Tapi lah ni matlamat kita adalah kita nak buat juga program kita. Dan sekarang kita baru mula untuk bulan 12. Untuk makluman semua, bulan 12 kita ada satu start bulan 12 yang baru ni. Kita setiap bulan kita ada satu kuliah duha berkitab. Maknanya setiap pada minggu pertama setiap bulan kita akan bersama dengan Syekh Nazrul Nasir. Dia akan bawa kitab dan kita akan continue dengan kitab yang dia bawa tu lah, insyaAllah. Jadi tuan boleh main pada setiap minggu pada hari Sabtu, insyaAllah program yang kita akan susun atur. Dan untuk permulaan ni juga kita baru saja mula. Kita nak ajak sama-sama yang nak main, nak buat kenduri, kita sediakan meja potluck. Jadi bolehlah bawa-bawa main lah. Mana duk buat pulut dakak ke, cok Jawa ke, kan, hari lebih yang semalam kan, bawa main letak atas meja tu, kita makan sama-sama. Masjid sediakan juga. Cuma kita nak buat jenis potluck. Sebab apa? Sebab kita nak berkongsi rezeki, insyaAllah. Bukan nak bawa main banyak. Saya lagi ingat nak kena pada nak buat pada Pulau Seraya nak kena bawa main sampai 5 talam. Tak payah. Tak payah buat banyak-banyak, 10-15 tanam sudah lah. Tak, dia nampak kata ada. Kalau kita kongsi, dia akan jadi banyak lah. Kan? Contoh, kita dalam mendui nak main, berlampok kedai makan tu, ada tepi jalan tu. Belilah nasi lemak 2-3 bungkus, main letak. Salah lah? Tak salah lah. Kita kok gak lah. Apa main 3 bungkus? Tak ada, dia tak mahu lah. Letaklah air tu tepi tu. Kalau kita seorang makan 2 bungkus, 3 bungkus, cucuk seorang 2-3 biji, tak atas tu, kan dah jadi banyak. Dapat pahala. Ya, jadi insyaAllah. Baik, jadi kita nak teruskan insyaAllah. Sikit lagi insyaAllah untuk pusingan yang kedua, saya kira sebagai rumusan, insyaAllah sebagai rumusan pada tajuk kita pagi ini. Mungkin nasihat daripada Ustaz untuk kita semua, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Khulasa daripada saya lah. Tuan-tuan, kita nak dapat hidayah bukan di shopping komplek. Nak dapat hidayah bukan pasal malam. Nak dapat hidayah bukan di jalan-jalan tengok-tengok, tak. Nak dapat hidayah Allah sebut Al-Quran, innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah. Kemudian Allah sebut fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Orang yang memakmurkan rumah Allah ni utama beriman dengan Allah, kemudian hari akhirat, jadi sembahyang, keluar zakat, wa lam yakhsha illa Allah. Di antaranya mereka tidak takut kecuali Allah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Depa ni lah yang dapat petunjuk. Nak dapat hidayah ni kena datang, kena main rumah Allah.
Main rumah Allah. Kan? Sebab tu saya tengok kan, kadang-kadang kita ada bagi baca ayat ni, main rumah Allah. Kemudahan rumah Allah tu tak ada. Tapi alhamdulillah bagi busra, alhamdulillah. Saya pernah pergi tuan-tuan, kadang-kadang orang ni dia tak main masjid. Tapi nak berak dia main masjid. Dia cari tanda. Betul tak? Dia cari tanda main berak dalam masjid. Sebab kemudahan tanda dia elok. Sebab tu kita kena sediakan kemudahan bagi elok. Orang tak main semayang, orang guna tanda masjid. Lepas-lepas dia masuk dalam masjid kan. Ini saya pergi satu masjid tu kan, tak payah sebut lah. Pergi tengok tanda ada 6. Semua tutup. Kita masa tu bawa kereta nak ke berak. Nak ke berak cari masjid kan. Takkan nak pergi cari rumah orang. Bawa kereta nak ke berak. Bini kata, abang tahan. Masa tu boleh kebun lagi. Sebab jauh kan. Tengok tanda tak boleh kebun dah. Sampai duduk lepas. Pergi tengok tanda tutup semua. Allahu Akbar. Dalam hati, masjid tanda pun tak buka. Macam mana nak buat ni ya? Kita dah hujung tanduk dah tuan-tuan. Tiba-tiba ada seorang main. Ustaz, dia kenal kita. Dia kata, Ustaz, kenapa ada breakdance? Breakdance, dia lompat tau. Kita breakdance apa saya nak terberak. Kata tak apa Ustaz, tanda ni elok. Ustaz, saya baby kunci. Kita bertunggulah buka. Buka. Bolok. Taik masuk. Anak dia orang kemudian beliau. Kemudahan pun tak ada. Allahu Akbar. Saya pernah pergi satu masjid di belakang. Semayang sunat duha, tengok pendapatan kita tahu sampai ratusan ribu. Pergi masuk tandas tuan-tuan. Sebab kita kalau nak masuk tandas, tuan-tuan nak buat apa? Mula-mula baca doa Ustaz. Yang kedua apa? Dia cek ayat ada tak ada. Apa tak ada? Baca doa. Ayat cek. Sebab kena dah dengan aku. Kita masuk, duduk, berak. Buka ayat tak ada. Tu, dekat apa yada. Buka ayat tak ada. Yang bini tu dalam kereta. Kita pukul sebelah mana? Ya! Mana nak dengar? Ya! Habis ayat! Takkan nak buka lagi tak apa masuk jam kan Ustaz dah jam kan. Dia baru bayar Ustaz dah jam kan. Betul dia. Jangan bayar saya dah jam. Bayar pergi Ustaz jam. Orang yang saya orang tentu kau mampu. Kan? Kita pun kelui dalam tu. Kelui tu ada seorang masuk. Masuk orang siap. Dia kena masuk. Alhamdulillah. Tangan tuan-tuan. Dia kata, ada apa? Saya ni masuk tanda ni ayat tak ada. Dia kata, ada ayat tak ada, nak buat apa? Boleh tak ambil ayat kat saya? Dia kata, biar apa dia ambil ayat ni. Saya menjaga keluar, tapi cumbuk apa tu. Dia boleh kata macam tu. Kita duduk dalam tu, cemano ni kan. Tiba-tiba dalam tu peluh tu. Masuk seorang lagi. Dia kata, sebab tu kemudahan masjid ni nak bagi orang main, kena sedia dia elok. Dalam tunggu tu dia main. Saya apa? Takkan nak bagi salam kan? Dalam depan. Kita bertuan, ada apa? Ni saya ni dah buang dah. Ni ayam tak ada. Dia senyap. Dia kata suara tu macam kenal. Saya kata takkan dia nak sebut nama Ustaz buah tadi kan? Saya ni lah. Kenal tak kenal dulu ada ayat dia. Suara ni saya pernah kenal dia kata. Dalam YouTube lah. Dia kata mana dalam YouTube lah. Tu dah biar ayat. Bagaimana main sini? Dia dah tangga. Dia minta dia nak masuk belok. Dia dah tangga. Dah main berapa hari. Main dengan siapa? Dia dah tanya. Kita pungkuk dengan ayat. Dalam macam kau minta ini. Pungai macam pungkuk. Saya tadi berapa? Lego. Betul ya, tak boleh dia lengah. Lagi dia saya, tolonglah tuan, tu ada tanya banyak, dia ayat. Dia tipuh dalam botol. Dia botol jangan kita nak buka ambil. Dia pergi letak atas. Botol banyak, aku duduk tengok. Dia ambil je. Punya ada tinggi. Dia boleh bayar kan? Tapi nak abang, kemudahan sampai macam tu ayat pun tak ada. Sebab tu kita masjid ni, kan?
Kalau tak mau main pun, tandas pun bagi elok. Tandas dia elok. Kalau dia tak main semayang pun, kau dia masuk dalam tandas. Lama-lama dia masuk sini ya. Kan? Dan saya pernah pergi satu masjid dekat Negeri Sembilan. Bagus tak bagus? Masuk dua tu, ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, si lampam. Jadi kita duduk baca tu. Burung merak, ikan lampam. Burung merak, ikan lampam. Saya ubah tuan-tuan pergi dalam surah saya. Ustaz, kenapa Ustaz? Saya pun burung merak, ikan lampam kuala kedah. Lepas berak, si lampam, siapa tak pam, haram jadah. Apa pergi sekolah saya? Masuk tandas mesti ada pantun tu. Sebab apa? Kita nak tarik orang, kan? Kemudahan semua ada. Tandas semua elok. Satu lagi, nak tarik orang, PA ni dah elok. Dulu saya tengok, tapi dah alhamdulillah, PA pun sedap kan. Hello. Ada penting. Ni untuk forum. Kalau imam dia kena ada ekor. Ni penting tu di PA ni. Barulah orang nak main rumah Allah. Kalau suara tak sedap pun, tapi kalau PA sedap, sekolah. Budak pegang balik. Orang kata hamba duduk rumah susah. Pergi semayang. Subuh pergi dah. Kayu sekat. Duduk bila kan. Kawan dengar. Kawan azan macam hantu. Sebab tu kita ni kadang-kadang fikir elok. Tu bila pun mengelok tu lah. Kan tu orang sedap. Kan ni azan pun ya Allah. Allah Akbar. Dalam hati apa main tak main sudah. Tu orang nak main dia mana? Tarik dah lagi. Azan hak sedap sikit kan. Subuh tu. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi tengok Madinah, dia azan dia berbeza. Kalau Zuhur dia azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada beza. Dia ada beza. Kalau Maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beza. Bagilah sedap ni azan Lamat ada mengengau sebutan pun macam tak betul. Pernah lagu hutan dekat apa pasir budak azan pemiluan azan pemiluan. Sebab tu kita nak tarik orang main masjid, kaedah kena ada, gelak-gelak juga, fikir pun bagi elok kan. Tarik Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita belakang kan. Ar-Rahman baca sedap, belakang syok kan. Tiba-tiba Allahu Akbar, imam rokok, kita Fatihah tak baca ni. Sebab apa? Duk layak buat imam tu. Penting Nabi ni. Satu lagi apa? Kalau dah tuan-tuan bukan orang mabuk ni, ekor ni nampak simple ni. Penting ni. Ni ekor ni. Tuan-tuan bayang, ekor ada sejuk orang semayang pun sedap lah kan. Ini masjid kena ekor pun tengok. Allah Akbar tunggu imam hangat nak mampu. Bila Alhamdulillah habis. Kemudahan apa fasiliti ni kena bagi elok. Barulah orang main masjid. Tuan-tuan tengok Masjid Al-Busra. Bila sebut semua terkenal satu Malaysia. Baru ni saya ceramah di Sabah. Kata ustaz duduk dekat Masjid Al-Busra kan. Aku pun mengaku jugalah. Sebab orang tanya. Sebab mangkuk ikut di bandar. Mangkuk di bandar. Viral tuan-tuan bila present. Ustaz present dekat Sarawak kan. Masjid-masjid pakat gunakan video tu. Ya, video tu guna. Kerana apa? Mempromosikan masjid. Ini penting tuan-tuan. Kakak-kakak, abang-abang. Kita balik nanti tengoklah masjid kita. Kadang-kadang pengurusi masjid dia otak tak buka. Tak open minded. Kita bagi cadangan. Habis duit tak ada kan. Lalu dia nak cakap bagi nampak duit banyak. Tuan-tuan, duit habis. Dia akan masuk masjid. Dia tak akan rugi lah. Dia dapat kemudahan yang kita ada. Tuan kena ada. Persekitaran Alhamdulillah pun ada. Sekarang ni Masjid Al-Busra jadi contoh pada masjid yang lain. Masjid Shah Alam tak boleh buat macam ni. Sebab mereka ada bawa enakmen majlis agama, masjid tak boleh berniaga. Bukan semua masjid boleh buat macam ni.
Kalau tuan-tuan pergi masjid kawasan Selangor, tak boleh buka kios-kios pun tak boleh. Sebab dia takut ada penipuan di dalam tu, penyalahgunaan. Tapi alhamdulillah, dulu ni tuan-tuan merebut ni, aku main dalam masjid ni, aku tak mau singgah dengan cat kuning dulu. Cat kuning dulu tu depan tu, cikgu obat tak, anak dia tak beri. Dia kata anak dia tu sama dengan saya masa ni maktab tu. Saya duduk main rumah dia, pakai mutan apa semua. Masjid dia aku tak singgah dulu sebab tak menarik. Tapi bila sebut Masjid Abu Surah, kita terasa hati tuan-tuan. Sebab tu kemudahan kena ada, fasiliti kena ada. Untuk imam, untuk imam gaji apa? Majlis agama bayar RM1,200 Alah tumpuk, dia kena berniaga, dia cap kan? Tak boleh makan bersedih lagi lah. RM1,200 RM1,200 kini 20 kan? Main tutup kakak geran boleh lah tukar balik. Alhamdulillah, orang kata tolak. Sebab apa? RM1,200. Sebab tu kadang-kadang imam ni kita sedih tu. RM1,200 ni makan apa? Tu yang pasal berniaga kan? RM1,200 tuan-tuan. Dia makan apa? Bila? RM900. Kita tengok masjid apa? Masjid Puncak Alam. Bila itu apa? RM6,000. Tu yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. RM6,000. Ini bila apa? Allahu Akbar, damai sudah. Allah, kadang orang tak nampak tuan-tuan benda ni. Sebab tu saya berjuang sangat ni. Gaji imam, gaji bilal, gaji siap setahun sekali dah tu. Gaji siap dah setahun sekali pada bayar setahun sekali tu RM300. Tu yang main-main vacuum. Mampir pergi cicak apa-apa. Cuba bagi tu siap RM1,500 kan. Dia teliti tu. Tak ada ni cicak pun dia vacuum lah. Tuan-tuan, benda ni nampak macam remeh tapi penting. Kita nak tarik orang, nak bagi orang main rumah Allah. Kemudahan kena ada imam. Tuan-tuan tengok masjid apa Senawang yang baru Sedayan. Allahu Akbar. Hebat tak hebat? Tapi alhamdulillah orang infak. Masjid Sedayan untuk nak tarik orang tu, pembelanjaan mereka sampai RM250,000 sebulan. Tapi alhamdulillah diberikan. Sebab tu tuan-tuan nak dapat hidayah, mai rumah Allah. Dan alhamdulillah ada program-program ceramah kita hidupkan. Tak boleh mai duduk pun mai dengar tepi-tepi pun jadilah. Lama-lama macam ni kita tengok ni. Ada satu apa caption yang saya tulis dalam Facebook. Kita ni akan melalui peristiwa ni. Peristiwa apa? Umur 12 tahun guna duit mak pak masuk geng basikal. Umur 12. Umur 25 bila dah kerja ada duit sikit masuk geng motor. Umur 33 ada duit sikit join geng kereta pula. Umur 40 duit banyak, ekonomi kukuh, stabil, join geng motor besar. Umur 55 saya 55 tau. Tahu tak? Tahu tak umur apa? 76. 41 muda lagi dia. Nampak benda tua berlaku. 41 betul. 55. Umur 55. Terang kembali berbasikal. Nak bagi jantung kuat. Tak nak sumbat. Dah guna duit KWSP. Kerja pun dah tak larat. Umur 60. Kembali jalan kaki. Sebab kepala lutut dah tak kuat. Skru dah lurus. Umur 70. Masuk geng kerusi roda. Masa ni nak guna duit, nak beli ubat dan belajar keperluan. Bila cucu tanya, Atuk, bila Atuk nak join geng masjid? Geng habis kan? Cucu tanya, bila nak join geng masjid? Atuk berjawab, Atuk dah tak kuat nak jalan cu. Cu tanya pula, dulu Atuk kuat, kenapa tak pergi? Dulu Atuk sibuk cu.
Last sekali orang musuh bawa ke masjid, dia duduk depan, imam duduk belakang. Last kali main duduk masjid. Sebab tu tuan-tuan, imarah masjid ini, insya-Allah Allah buka pintu hidayah. Bila Allah buka pintu hidayah kita, insya-Allah Allah akan buka pintu hidayah anak kita, isteri kita, keluarga kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi alhamdulillah rumusan yang sangat-sangat baik daripada Ustaz Abdul Khairi. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Baik, sebagai penutup insya-Allah sebelum saya nak serahkan kepada Ustaz Abdul, untuk maklumat tuan-tuan, insya-Allah sebagai penutup tahun 2023, Masjid Al-Bushra Merbuk kita adakan program Al-Bushra Year End Fiesta. Insya-Allah bermula 27 sehingga 31 Disember. 27 sampai 31, yang pertamanya kita ada Food Fiesta. InsyaAllah bermula pukul 12 sampai 12 tengah hari sampai 12 malam. Kita akan bertapak semua di belakang sana, insyaAllah. Kita akan buat di sebelah kubur mana-mana. Sebuah kemah akan berada di sana, termasuklah pentas utama juga akan berada di sebelah kubur sana, insyaAllah. Yang mana setiap malam bermula dari 27 sampai 31 hari bulan, kita akan ada pengisian di antaranya. Saya pun tak lupa tengok jadual. Antaranya kita ada bermula 27 tu sampai 31 kita ada ceramah-ceramah jemputan, di antaranya Ustaz Adnin Roslan. Kemudian kita ada Ustaz Manis. Kemudian kita ada juga Habib Muhammad. Ya. Baik, kemudian kita malam 29 hari bulan kita ada persembahan nasyid, insyaAllah. Di antaranya UNIC yang akan bersama dengan kita, Easy Kamis, Gaun Nasyid. Dan penutup 31 bulan, insyaAllah kita akan berselawat, kita akan berqasidah, kita akan sama-sama jadikan malam tu malam gemar selawat untuk kita nak sambut tahun 2024, insyaAllah. Jadi kita tak bersilalah ramai-ramai untuk sama-sama kita meriahkan program pada hujung tahun ini, insyaAllah, di Masjid Al-Bushra Merbuk.